kembali bersama Fiona dan juga Muaz ni. Ada satu komen ni yang sangat menarik kita nak bacakan daripada Siti Aisyah. Katanya dari kecil lagi saya perkenalkan anak-anak dengan minuman klorofil. Sama ada minum di rumah, bawa keluar dan bekal ke sekolah. Makanan pula saya buatkan cucur sayur yang penuh syarat dengan sayur berbagai setiap pagi atau petang. Secara tidak langsung anak-anak saya makan sayur secara tanpa sedar. Wow, bagus. Saya rasa sebab apa yang dilakukan oleh ibu dan juga ayah ni, kalau mereka menjadikan sarapan untuk anak-anak mereka ke sekolah, memang respect lah. Sebab anda bayangkan nak siapkan sarapan ni kena bangun pukul apa, Fiona? Kan mungkin pukul 4.30, pukul 5 untuk menyediakan sarapan tu. Bukan satu hari tapi tiap-tiap hari. Jadi tahniah kepada anda. Dan bila sebut mengenai pemakanan ni, kita tahu benda ni benda yang bagus, benda yang sihat. Tapi untuk anak-anak kita yang nak membesar ni, 7 tahun, 8 tahun ataupun 13 tahun, 14 tahun. Makanan yang macam mana sesuai untuk mereka? Muaz tanya saya ke? Tak, saya tak tanya. Saya itu persoalan. Ada tak orang yang sesuai untuk bercerita? Sebab dia bukan tanya saya. Sebab apa kalau tanya saya tak boleh nak jawab. Sebab itulah kita bawakan tetamu yang boleh jawab soalan Muaz. Kita jemput Puan Syazah. Selamat pagi. Senyum. Silakan. Manis je. Puan Syazah Liana. Hello, selamat pagi. Okey, tadi dengar kan Muaz ada tanya soalan. Okey, jadi hari ini kita bawakan Puan Syazah Liana Idris selaku pakar pemakanan lah yang akan berikan kita tips-tips dan juga bagi tahu kenapa kita perlukan makanan yang sihat dan seimbang untuk anak-anak kita. So tadi soalan Muaz. Tak, saya rasa bila peningkatan umur anak-anak ni, masa itulah makanan mereka akan berbeza, betul tak? Daripada baby sampailah kita ambil 7 tahun, 6 ke 7 tahun. Jadi setiap tiap waktu tu makanan mereka akan berubah. Cuma ibu bapa ni mungkin terlepas pandang ataupun terlupa. Dia kata macam apa yang anak dia nak, kita beri je lah, tak ada masalah kan, sebab diorang nak besar. Jadi adakah itu betul? Kita mengikut saja apa yang dimaukan. Okey, terima kasih soalan tu. Okey. Sebenarnya kalau ikutkan dari segi panduan dia lebih kurang je sama, iaitu kita ikut panduan piramid makanan Malaysia. Tapi kita perlu tahulah yang apa tu dari segi kalori. Keperluan kalori ni berbeza ikut umur. Sebagai contohlah kalau baru 6 bulan macam tu kita hanya galakkan penyusuan ibulah sepenuhnya untuk memastikan anak kita mempunyai mendapat nutrisi yang secukupnya. Tapi bila dah masuk umur 1 tahun hingga 3 tahun, kalori dia punya keperluan kalori pun berubah dalam 1,100 hingga 1,200 kalori. Dan lelaki, kadang-kadang lelaki lebih lagi kalori daripada perempuan. Bila dah 7 tahun lagi banyak kalori diperlukan sebab seiring dengan pembesaran dia. Tapi lah selalunya mak-mak ni kita tak tahu, ikut saja apa yang anak-anak nak kan. Tapi sebab kadang-kadang anak macam bising kan, macam bagilah. Kalau bagi tu dia senyap, maksudnya daripada kecil dia boleh makan durian. Makan je lah durian. Kan sebab itu buat dia happy. Tu kita nak kena tengok tu adakah sesuai dengan pembesaran mereka ataupun tidak kan. Tapi boleh tak bagi antara contoh-contoh kan, apakah zat-zat makanan yang penting untuk pertumbuhan anak-anak kita? Okey, terima kasih Fiona. Okey, ikutkan kita ada 2 kategori nutrisi, iaitu makronutrisi dan mikronutrisi. Untuk makronutrisi ialah karbohidrat. Ini penting untuk tenaga kita. Protein, protein penting untuk kita punya tumbesaran otot anak-anak kita. Dan juga kita perlukan lemak. Lemak ni nampak kita rasa dengar lemak macam jahat kan. Tapi kita kena tahu lemak ni ada lemak baik. Dan lemak ni mempunyai fungsi tersendiri untuk pembentukan hormon dan sebagainya. Bila cerita pasal mikronutrisi pula, kita perlu tekankan dari segi pengambilan sayur dan juga buah-buahan. Inilah selalunya saya rasa masalah untuk ibu-ibu nak kenalkan kan. Struggle is real lah kan Fiona. Bagi tahu ini sayur dah lari dah. Belum lagi nak suruh makan. Ini sayur. Dia tengok hijau je dah lari lah. Dia tengok kan. Okey. Jadi macam mana kita nak nilai pertumbuhan anak-anak kita ni? Maksudnya mereka ni membesar dengan betul dengan pemakanan yang betul. Okey, saya rasa semua ibu bapa dapat buku pink ataupun buku biru kan. Sebenarnya kat situ dah ada graf carta tubesaran anak kita. Kita boleh tengok sama ada berat dia sesuai tak untuk umur dia, panjang atau tinggi dia sesuai tak untuk umur dia, dan juga BMI sesuai tak dengan umur dia. Sebab kita kena tahu sekarang ni rakyat Malaysia kita tengah berdepan dengan masalah bantut. Kanak-kanak boleh katakan 1/5 kanak-kanak Malaysia
mengalami masalah bantut. Bantut ni kita kata tak seiring lah perkembangan dia. Sebab itulah kita mungkin ibu bapa dia terlampau ikutkan kehendak anak-anak. Tengok anak-anak nak makan tu dia membagi tanpa fikir apa zat dalam makanan yang diberikan tu. Adakah hanya lemak semata-mata atau cukup? Selalunya saya perhatikan kurang protein, kurang sayur dan juga buah-buahan. Okey, berbalik kepada sayur dan juga buah-buahan. Mungkin kadang-kadang ada setengah ibu bapa yang fikir macam, okey, sebab sekarang ni kecil lagi, kalau dia tak nak makan, tak apalah, nanti bila dah besar dia makanlah, kan? Boleh ke macam tu? Dan kenapa, kalau tak boleh, kenapa pentingnya terapkan sejak kecil? Okey, sebenarnya kalau ikutkan kajian, bila kita start earlier, kita memperkenalkan sejak kecil, lagi mudah sebenarnya anak-anak tu nak terima. Kiranya start je dia dah boleh makan makanan pepejal itu 6 bulan tu, kita dah start introduce dah. Sayur-sayuran, buah-buahan, pelbagai kan. Saya tahu bukannya mudah tapi kita kena cuba. Okay, sebagai contohlah, kalau ikutkan kita galakkan sesuatu makanan yang baru tu, kita kenalkan sampai 12 kali. 12 kali ni pun ada peringkat dia. Contohlah, mula-mula jangan terus kita introduce sayur terus. Contohnya kita nak introduce carrot kan. Jangan terus kau carrot terus. Anak makan. Terus memang dia reject. Macam tu langkah pertama yang I buat salah dah. Rasa dulu. Dia terus tak nak. Kalau ni sebab kanak-kanak dia nak explore dulu. Dia nak main dulu, dia nak tengok dulu kan. Selalunya kita mula dengan contoh buat cekodok tadi. Dia buat cekodok kan. Bagus dah. Mula kita letak dulu dalam cekodok sebagai contoh yang dia tak nampak sangat. Kan, lepas tu kita slowly buat dari segi orang kata dah nampak bentuk dia tapi campur dengan sayur-sayur lain ataupun campur dengan bahan-bahan lain. Next step dia dah boleh terima, barulah inilah sayurnya. Di penerimaan tu pun perlu kita ada step by step. Jangan tu. terkejut lah. Jangan terkejut. Macam kita yang dewasa pun kadang-kadang bagi benda tu terus makan, kita pun terkejut, kita pun nak try juga. Tapi jom kita letakkan antara ranking buah-buahan dan juga sayur-sayuran favorite untuk anak-anak kita yang boleh kita perkenalkan kepada mereka. Ini berdasarkan Syazah mesti dah tengok dah list-list. Okey, bagi makanan ni ataupun sayur ni mesti dia orang boleh makan kot. Kita cuba yang ni dulu. Okey, selalunya yang paling mudah ialah sayuran yang bukan warna hijau lah. Of course. Kan, of Contohnya? course. Carrot. Itu sebab rasa dia pun lebih manis kan. Tapi untuk kalau sayuran hijau, selalunya saya akan galakkan perkenalkan brokoli juga dulu. Brokoli pun antara yang menarik lah, yang senang untuk dipegang. Ini pun pegang macam tu makan? Yes. Dan lagi kalau dia masih lagi umur orang kata bawah 2 tahun, masih lagi explore, sangat penting sebenarnya. Sebab bila kita sebut tentang makanan ni, dia bukan soal pemakanan semata-mata. Dia soal sensory juga. Dia boleh berkait rapat dengan motor skill. Lagi yang baru umur 2 tahun tu kan, 2 tahun ke bawah ni, tekstur makanan pun mempengaruhi. Sebab daripada awal kita tak kenalkan, mungkin bila dia dah besar, dia susah untuk terima tekstur makanan. Sesuatu tekstur makanan, dia nak yang keras je ataupun nak lembik je. So, penting untuk kita perkenalkan pelbagai tekstur makanan juga. Okey, sebab topik kita hari ini adalah menu berkhasiat untuk anak-anak. Jadi selain daripada sayur, buah-buahan, susu juga merupakan antara makanan yang berkhasiat dan juga penting untuk anak-anak. Mungkin Puan Syazah boleh bagi tahu macam dari umur berapa kita kena stop minum susu ataupun sebenarnya kita kena teruskan sampai besar untuk anak-anak kita. Okey. Sebenarnya tujuan untuk kita minum susu ni ialah untuk dapatkan sumber kalsium. Jadi nak kata wajib tu bergantung kepada cara pemakanan anak kita. Kebanyakannya sumber kalsium ialah yang paling mudah ialah produk tunusu lah. Susu ke, keju ke, kan yogurt ke, semua ni adalah produk tunusu. Okey, kalau memang anak kita tak suka minum susu, dia suka makan cheese. Then okey, asalkan dia punya keperluan kalsium tu mencukupi. Kita galakkan 1 hari untuk kanak-kanak yang sedang membesar, ambil 1 hingga 3 gelas susu sehari. Ataupun dalam 2 keping cheese 1 hari. Ataupun yogurt 2 hingga 3 cawan yogurt. Okey. Jadi kalau kita tengok ada juga ibu bapa yang risau bila anak-anak dia tak nak makan, tapi susu saja dia nak minum. Jadi adakah okey tak? Maksudnya kalau macam saya sebagai bapa ni, tak apalah janji dia minum susu, okeylah. Kalau ibu mak ni tak boleh. You kena makan. Habis saya tengok dia dah berperang 2 orang macam tak apalah bagilah dia susu. At least dia minum dia kenyang.
okey ke susu saja? Okey, memang betul tau ada kes ni. Ada yang sampai umur 4 tahun. Memang tak nak makan. Memang nak minum susu je. Okey, bukannya nak kata tak boleh. Macam saya kata, tekstur makanan ni mempengaruhi motor skill anak-anak juga. Okey, bila susu ni memang dia ada boleh katakan komplit lah makronutrien. Tapi dari segi mikronutrien tu agak kurang. Macam susu formula sebagai contoh pun sampai 2 tahun je sesuai. After 2 years kita bagi susu biasa saja. Okey, sebab itulah sangat penting untuk kita kena pasti perkembangan anak-anak. Jangan biarkan sampai umur 4 tahun kita biar aja anak kita minum susu je. Sebab ini boleh katakan kita boleh kena pasti mungkin dia ada masalah kita panggil seperti autism lah, ya, sensory. Ya, kita kena beza juga antara anak yang picky eater, yang memilih makan, dan moody eater. Sebab ada semua cakap anak saya picky eater. Lain, picky eater ni kita ada 4 iaitu kita boleh tengok dari segi sensory nombor 1. Sensory ni maksudnya dia nak yang rangup je kadang-kadang. Yang lain dia tak nak. Ini mungkin satu tanda warning sign lah. Okay? Yang kedua ialah dia suka satu jenis makanan je. Nak roti je, tak nak nasi. Ataupun nak nasi je, tak nak lain dah. Okay? Yang ketiga ialah dia perfectionist. Perfectionist maksudnya nak kena persembahan tu sama tiap-tiap kali makan. Kau lain sikit, tak nak. Yang keempat ialah bila dia ni macam belum sempat rasa, dah tolak dah. Kalau moody eater, dia rasa dulu. Bila dia tak suka, dia tolak. Itu beza. Ataupun moody eater ni maksudnya dia bila dia dah hari ni dia makan, esok dia tak makan. Itu moody eater. So kenapa kita kena tahu antara beza dua ni? Sebab bila kita tengok anak kita lebih kepada picky eater, kita kena terus berjumpa dengan pakar lah, sama ada nutritionist, dietitian ataupun occupational therapist, OT, dan juga pediatrician lah. Okay, untuk kita monitor perkembangan dia. So makan ni pun boleh antara orang kata tanda-tanda awal mungkin anak kita ada masalah sensory. Tak tahu pula macam tu. Rupanya ada sebabnya. Ada bawa anak-anak kita jumpa pediatri, jumpa nutritionist dan sebagainya. Macam anak Muaz macam mana? Anak saya rasa lebih kepada moody lah. Hari ni dia nak, esok dia tak nak. Sesuka hati dia je kan. Sama lah kita. Kan? Saya dah buat macam-macam gaya dah kan. Kadang-kadang saya persembahkan Joget makanan tak? tu dah jadi clown dah. Joget tak? Masa serve? Apa yang saya tak buat? Saya dah jadi baby shark dulu-dulu. Saya bagi kat depan dia betul. Sama lah masa mula-mula Fiona introduce bagi makanan solid kepada anak Fiona kan. Tiap-tiap hari dia memang berbeza dia punya mood dia. Kadang-kadang dia makan, kadang-kadang tak makan. Sampai dah mana dah macam mana ni kan. Jangan kata anak nutritionist pun masalah juga. Tak, sebab tu ayah dia cakap, tenang, tak apa. Susu ada? Minum susu. Aduh, jadi kita macam tu. Kita tak boleh macam tu kan. Ya, kita kena kenalkan, pelbagaikan. Kalau boleh, kalau dah besar sikit, boleh kita involve dia dalam persediaan makanan tu supaya dia lagi excited macam dia yang masak. Ataupun bila kita shopping, ajak dia sekali shopping. Itu antara cara involvement kan. Mungkin penonton kita mesti ada soalan nak tanya kan. Puan Syahzah boleh kongsikan Instagram. Jadi mereka yang ada soalan boleh terus ajukan kepada Puan Syahzah. Okey, untuk sesiapa yang nak bertanyakan tentang pemakanan, ya, saya buat live sebenarnya setiap pukul 4 di Instagram Syahzah Nutritionist, Facebook Syahzah Nutritionist dan juga TikTok Syahzah Nutritionist. Boleh tengok setiap pukul 4 dan bertanyakan soalan di situ, insya-Allah. Dahsyat lah sekarang pukul 4 dah ada program dia tak? Dia bagus. Luar biasa. Bila ada media sosial sebegitulah kita gunakan sebaik mungkin. Terima kasih Puan Syahzah di atas perkongsian itu tadi. Jadi kepada anda semua dengan apa yang kita kongsikan tadi, jangan risaulah mengenai anak anda kerana sama. Kita lebih kurang sama. Cuma kita kena cari jalan penyelesaian untuk berikan anak kita itu selera makan.